Okay, kita kembali lagi untuk mengikuti segmen Kesihatan Ketani Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2021, komited untuk berhenti merokok. Saya berkomitmen untuk berhenti merokok ni. Okey, jadi kita akan bersama tetamu undangan kita yang sudah pun bersama kami ketika ini, Yang Mulia Puan Dayang Nurul Adilah binti Mahmud, iaitu selaku Pegawai Pelajaran Kesihatan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita memperkatakan mengenai dengan Hari Tanpa Tembakau Sedunia ni, dan mungkin dapat diperjelaskanlah kepada penonton kita ni apa sebenarnya hasrat daripada Kementerian Kesihatan sendiri untuk disampaikan kepada masyarakat kita ni. Apa sebenarnya sambutan Hari Tanpa Tembakau ini sebenarnya? Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini ianya diadakan pada setiap 31 Mei ya. Jadi akan disambut pada setiap tahun. Untuk menarik perhatian orang ramai mengenai kesan-kesan tembakau ini, risiko-risiko pengambilan tembakau yang mana boleh menyebabkan kematian dan penyakit-penyakit kronik yang boleh dielakkan. Matlamat utama sambutan Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini adalah untuk mengurangkan kadar kematian sebanyak 8 juta orang setiap tahun. Yang mana daripada kadar ini 7 juta itu adalah terdiri pada perokok ataupun pengguna tembakau. Dan yang lebih menyedihkan ialah 1.2 juta terdiri pada mereka yang bukan merokok, tapi terdedah kepada asap rokok, iaitu passive smoker ataupun second hand smoker. So itulah matlamat yang di WHO tetapkan untuk menyambut Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Bayangkan ya, lebih kurang 8 juta. 8 juta kematian setiap tahun. Jadi 7 juta bagi mereka yang merokok. Kemudian 1 juta lebih bagi mereka yang tidak merokok. Jadi bayangkan ya, 1 juta lebih itu siapakah mereka itu? Adakah orang terdekat kita ni, orang kesayangan dan sebagainya? Jadi adakah kita ni rasa lagi macam rasa bersalah dalam apa yang kita ni lakukan. Jadi ini yang kita bawakan ya pada hari ini. Jadi apakah antara masalah kesihatan yang disebabkan oleh tembakau? Okey, masalah yang disebabkan oleh tembakau ini nyawa orang indirect lah. Tapi nyawa orang mati pasal berjigop, bukan. Nada orang akan cakap cuma itu. Tapi ianya merupakan salah satu faktor risiko bagi penyakit-penyakit tidak berjangkit seperti kanser, penyakit kardiovaskular iaitu penyakit jantung, diabetes, penyakit pernafasan yang kronik, dan ianya adalah penyumbang utama kematian di seluruh dunia termasuk negara kita ni. Dan selain itu juga pendedahan kepada asap rokok ini terutama sekali pada orang dewasa, ianya boleh mengakibatkan penyakit kardiovaskular, penyakit jantung dan also pernafasan kita ni, termasuklah penyakit koronari dan kanser paru-paru. Manakala bagi ibu yang mengandung, orang kalau ia sudah terdedah dengan asap rokok ini, ianya boleh mengakibatkan risiko kesihatan seperti melahirkan anak damit yang kurang matang. Orang dah cukup bulan, lepas itu mempunyai kandungan itu berat badannya kurang dan mengalami kematian dan janin itu. Selain itu juga kepada kanak-kanak orang ia boleh mengakibat ampus, asma. Yes, kalau ia terlalu terdedah kepada asap rokok itu. Iya, itu dia antara masalah yang dihadapi ya. Kebanyakan orang Ketani sudah tahu tentang efek ataupun bahayanya merokok ini. Tetapi banyak juga perokok yang masih lagi istiqamah untuk merokok, yang masih lagi mempertahankan untuk merokok walaupun mereka tahu tentang bahaya tersebut. Saya tahu kerana saya adalah salah seorang daripada yang dulu merokok dan sampai sekarang hari ini sudah hari yang ke-57 tanpa asap rokok. Jadi memang untuk transisi daripada perokok dan ingin berhenti merokok itu amat sukar sekali. Ada sebab-sebabnya. Mungkin dapat diperjelaskan, Puan dapat memperjelaskan kenapa ketagihan, kenapa masih mempertahankan walaupun Tani tahu ia indah baik untuk Tani. Okey. Sebelum itu tahniah, I think 57 days sudah merokok. Alhamdulillah. I think ada withdrawal symptomnya je lah. Ada sebenarnya. Ada, okey. So kalau kita duduk dengan orang bersigap, ada juga macam rasa-rasa ingin bersigap cuma tu. Sebenarnya apabila Tani berhenti merokok, cabaran itu setiap hari seperti yang saya katakan baru-baru ini, saya katakan baru-baru ini di laman sosial media. Yes, I saw that. Saya mengatakan bahawa
Okey, sudah 40 hari anda bersigop, sudah 50 hari anda bersigop, tetapi rasanya macam hari pertama anda bersigop. Cabaran itu sentiasa ada. Cabaran itu sentiasa ada. Tetapi kalau orang yang berhenti merokok, mungkin baru sehari anda bersigop lah, mungkin memikirkan tentang sigop itu 40-50 kali sehari. Tetapi apabila menuju harian ni, saya memikirkan tentang rokok mungkin dalam 3 kali sehari, macam-macam itu. Dan adanya, kadang-kadang kita ni memikirkan komitmen. Apa dari mana agaknya, macam mana kita ni hendak mempertahankan komitmen itu. Kalau di sini ni, saya ada teman-teman yang sudah berhenti merokok. Jadi dapat berkongsi sama. Ada support. Ada support. Ada sokongan. Bukan pulang pasal apa ya, kadang-kadang kita ni apabila kita ni memperkatakan tentang meminta bantuan atau saranan daripada orang yang belum pernah merokok, agak susah. Kerana orang yang sudah merokok, yang dulunya merokok, ada experience. Jadi adanya nyata orang ada faham, memaham dan juga adanya motivasi tersebut. Kalau daripada pihak puan sendiri, kenapa masih orang ingin ketagih untuk bersigop? Ya, puncanya adalah daripada dadah nikotin itu sendiri. As we know, dalam orang kandungannya itu nikotin ni ianya terdapat secara semula jadi pada pokok tembakau yang digunakan untuk membuat rokok. Keupayaan nikotin ni yang menyebabkan ketagihan ni sama seperti dengan dadah heroin. So kalau tadi ketagihan itu, it's really that we need to get it lah. And then setiap batang rokok itu mengandungi 10 hingga 20 miligram nikotin dan pada setiap satu sedutan asap rokok atau it contain 1 or 2 miligram yang akan meresap arah badan tani dan arah otak kita ni dalam masa 10 saat saja tu, laju tu ia punya efek itu. So setelah ia meresap itu, ia akan mengeluarkan chemical arah ke otak tani itu yang menyebabkan tani itu rasa puas dan nikmat rasanya. Orang happy-nya, stressnya free ya, konon lah. And then kesan daripada nikotin itu ia serta-merta dalam masa 10 saat itu sudah efek arah kita ni macam happy lah tani bersigap itu. Tapi ianya juga akan hilang macam laju. Efeknya tu laju pun hilangnya. So oleh sebab itu perokok ini cenderung untuk mengambil balik-balik sigop ini. Macam ni orang semakin banyak jumlah rokok yang tani ambil itu, semakin banyak ketagihan nikotin masuk dalam badan. Tapi kadang-kadang dapatkah mungkin kita ni dapat memikirkan bahawa kadang-kadang apabila merokok yang ketagihan itu bukan sahaja nikotin, tetapi mungkin tentang sosialisasi kita ni, bonding kita ni. Kadang-kadang satu image juga tu, tetapi tentang apakah dia ketenangan yang tani dapat terima. Misalnya kalau di kalangan kawan-kawan kita ni itu perokok. Jadi kita ni dapat bonding dengan mereka kerana kita ni merokok. Jadi apabila kita ni merokok, jadi macam rasanya janggal. Jadi seperti kita ni seperti yang dikatakan out kita orang atau kehilangan kawan dan sebagainya. Jadi macam mana untuk mentaliti ni harus kita ni harus kita ni ubah paradigma tersebut. Bahawa kalau kita ni masih lagi kita ni mempunyai teman, walaupun kita ni indah lagi bukan seperti orang dulu, bukan seperti kita ni yang dulu. Dengan kita ni yang baru ni masih lagi kita ni cool gitu orang ataupun masih lagi berguna atau masih lagi ada peranan macam mana? Okay, actually kalau macam itu we have to be confident with ourselves lah. Orang tadi mesti confident. Jangan kalau macam kita kada bawa bersigop lagi semula. In the cool you ni atau. Tapi kalau tani yakin dengan diri tani, walaupun tani dah bersigop, tani ni cool je masih. I think dari segi image tani, attitude kita ni, pembawaan kita ni dalam sosial itu walaupun kawan tani banyak bersigop, tapi kalau tani sudah rapat dengan orang itu, probably it won't be any orang masalah lah. Any problem to get mingle with them. So kalau sekiranya kalau kan komit atau biarlah tani yakin dengan diri tani, orang suka ke tani bukan pasal tani bersigop. Kenapa lah hilang kawan tak apa-apa, jangan hilang nyawa. Agree with that statement. Hilang kawan tak apa-apa, jangan hilang nyawa. Ataupun sekeliling tani, kesayangan kita ni lah. Ataupun dah ada penyakit dalam tubuh badan kita ni. Itu yang lebih penting. Kerana salah satu usaha untuk tani mengurangi risikonya. Tani tahu kesihatan itu lebih mahal untuk tani cari. Jadi untuk Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2021 ini komited untuk berhenti merokok. Jadi apakah antara tema Hari Tembakau Sedunia? Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Okey, dalam keadaan global yang masih lagi dilanda pandemik wabak COVID-19 ni Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melalui kaji selidik mendapati bahawa perokok ini berisiko lebih tinggi untuk mendapat jangkitan COVID-19 yang lebih parah dan seterusnya
boleh menyebabkan kematian berbanding dengan mereka yang tidak merokok. Oleh itu para perokok adalah digalakkan untuk mengambil langkah untuk berhenti merokok. Ini sejajar dengan fokus Hari Tanpa Tembakau Sedunia pada tahun ini dengan tema Committed untuk berhenti merokok, Commit to Quit. Ada sebab-sebabnya lah kenapa we wanted the perokok untuk berhenti masa ni lah during the COVID-19 punya situation ni. Yes. Jadi itu dia yang kita ketahui, dan selain daripada itu, mengapa sebenarnya risiko untuk mendapat jangkitan COVID-19 ini lebih tinggi dari kalangan orang yang merokok tadi kan, pun ada mengatakan kan orang merokok ini lebih tinggi risikonya untuk mendapat COVID-19. Jadi as I mentioned tadi, you have to be committed to quit lah during the pandemic situation ni. I think masa ni boleh kamu menjadi platform untuk berhenti merokok, pasalnya merokok ini merupakan salah satu faktor risiko yang menyebabkan jangkitan paru-paru. Ya, jangkitan paru-paru itu ianya juga meningkatkan severity, keparahan penyakit paru-paru atau where jangkitan COVID-19 ini pun adalah yang biasanya menyerang atau menjangkiti paru-paru kita ni. So with tadi pun rokok and then COVID-19 together, it will macam mengandung tadi punya paru-paru. Okey. Merokok ini sudah merosakkan fungsi paru-paru tadi, yang mana akan menyebabkan badan sukar untuk melawan jangkitan virus satu. Where else COVID-19 is also menyerang tadi punya sistem pernafasan dan paru-paru. Okey. Oleh itu para perokok adalah lebih berisiko untuk mengidap penyakit ini yang ke tahap severity-nya lebih tinggi. Selain itu kadar kematian daripada jangkitan COVID-19 ini adalah lebih tinggi di kalangan mereka yang mempunyai penyakit tidak berjangkit, NCDs seperti kanser, penyakit kardiovaskular, diabetes dan penyakit pernafasan kronik, yang mana perokok adalah salah satu faktor utama penyakit ini. Bagi orang yang ingin berhenti merokok, datangnya daripada diri sendiri, betul? Tetapi macam mana pihak BISKITA atau Kementerian Kesihatan dapat membantu untuk mempercepatkan kesedaran untuk berhenti merokok? Apa cara-caranya? Okey, dalam usaha membantu mereka yang bersedia untuk berhenti merokok ini, alhamdulillah Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia melalui Kementerian Kesihatan telah pun menyediakan perkhidmatan klinik berhenti merokok di setiap klinik-klinik yang ada di negara kita ni, di mana mereka ini akan diberikan khidmat counselling at first, and then lepas itu diberikan bantuan farmakoterapi seperti gantian nikotin patch bagi yang memerlukannya, ataupun yang boleh mengurangkan, berfungsi untuk mengurangkan kesan tindak balas tarikan withdrawal symptom atau orang di dalam badan kita ni. Lepas itu menurut kajian setelah tani berhenti merokok 3 bulan, tempoh dalam masa 3 bulan atau fungsi paru-paru akan berangsur pulih dan bertambah baik dan dalam masa 9 bulan lepas itu sekarang batuk dan sesak nafas akan berkurangan. Selepas 10 tahun insya-Allah risiko kanser paru-paru akan menurun berbanding pada mereka yang merokok, dan risiko kanser mulut, tekak esophagus, pundi kencing, cervix dan pankreas juga akan berkurangan lah. So everything yang orang kalau masih merokok, this is high chances for you to get the cancer, but if you stop it will always go down lah. Bayangkan betul lah. Percubaan itu selama 3 bulan. Dalam apa pun perubahan kita, terutama sekali perubahan untuk berhenti merokok ini. Kalau 3 bulan itu artinya 90 hari dia tu. 90 hari. Dalam 3 bulan itu mesti tu as macam patient saying that pemarah kan. Ada teman saya yang berjaya untuk berhenti merokok. Dia sendiri bercakap ini dalam sudah hampir setahun ndep sigop kita orang ndep sigop, tetapi nyatanya dalam 3 bulan atunya, 3 bulan yang pertama tu cabaran tu adalah cabaran. Jadi you have to continue. Kalau ada macam cabaran kiri kanan dan sebagainya, atau artinya dalam 3 bulan itu masih lagi di tahap probation. Jadi kalau melimpasi 3 bulan itu, insyaallah, alhamdulillah. Dan ada yang sudah berhenti merokok selama 10 tahun. Dan beliau mengatakan nyatanya lambat laun setelah 3 bulan ataupun setelah macam setahun itu lupa tu nanti kan merokok dengan sendirinya. Macam itu. Jadi bolehlah tadi sibukkan diri tu. Kalau bagi mereka yang merokok, jadi untuk meninggalkan maklum atau untuk akan jadi satu kebiasaan orang kan. Yes. I think ada orang juga macam berhenti bersigap tapi vape.
It's equivalent tu sebenarnya. Sama Lagi teruk. sajanya. Lagi teruk daripada Kerana yang ada itu. masih lagi Nikotin ada. Itulah segala yang ada konten yang dalam cigarette tu ada dalam dalam jus vape itulah. So ni orang aku berhenti sudah bersigap tapi dengan bangganya akan mengatakan I'm using vape. Macam no, it's so wrong. Sama je orang yang pakai shisha. Yes, it's the same. Shisha, vape. Itu lagi teruk tu sebenarnya. Jadi itulah ya, banyak kan menukar ani tapi sebenarnya membahayakan diri sendiri lagi. Hasrat itu indah tercapai sebenarnya. Masih sama juga. Tapi I think Pafrul can share with dengan tadi punya pendengar, dengan you punya fans, what is the first 3 months punya journey itulah of quitting smoking. Ini belum pulang the first 3 months gitu orang tapi the first sebulan. Tapi kan 2 bulan sudah ni. Alhamdulillah. Hari yang ke-57. Yang saya notice ialah saya semakin fit. Apabila orang exercise, saya semakin fit dan juga saya semakin sadar dengan apa yang saya konsumsi. Bukan sahaja apabila kita ni berhenti merokok, kita ni mula sadar untuk menghargai apa yang kita ni konsumsi di badan. Artinya apabila kita ni membuang toksik di badan, kita ni pun memikirkan apa yang kita ni ambil, apa yang kita ni makan. Jadi kita ni lebih memilih dengan cara kita ni dengan permakanan. Dan apabila informasi pun kita ni konsumsi informasi sama seperti kita ni konsumsi makanannya orang baik tadi saring-saring jangan semua tekan diterima. Jadi mana yang lebih stres ataupun tertekan semasa merokok ataupun selepas masa berjinak-jinak berhenti merokok ini? Si perokok tidak akan memikirkan ia stres sebenarnya. Si perokok akan memikirkan stres apabila ia ingin berhenti merokok tetapi masih lagi ingin merokok. Itu sebenarnya. Jadi sewaktu transisi saya masih merokok dan menjadi orang yang insya-Allah tidak akan merokok lagi selama-lamanya. Amin. Jadi setiap kali merokok, setiap kali itu mikirkan, kenapa aku masih psikopanikan? Kenapa aku masih psikopanikan? Jadi dengan rasa guilty dengan rasa bersalah. Dengan rasa bersalah itu membuatkan semakin perlahan mengurangkan dan akhirnya berhenti dan membuat keputusan untuk berhenti. Dan memang pun kebanyakan orang yang sudah pun berhenti merokok ini, yang inginkan berhenti merokok, walaupun mereka sudah berhenti merokok selama 4-5 tahun, ada waktunya mereka akan orang tersikup 1-2. Ada waktunya akan relapse. Tetapi yang paling penting ialah the long journey. Dalam jangka masa panjang mereka tetap berhenti. Indah lagi orang kembali balik semula. Tetapi topik yang tadi bincangkan pada hari ini ialah tentang komitmen. Komitmen itu walaupun tersilap sedikit, tetapi dengan adanya komitmen itu masih lagi bertahan. Tetapi yang paling setentunya ialah indah mengulangi lagi. Topik yang sangat menarik pada hari ini bukan saja bagi mereka yang macam merokok. saya terpulang jadi narasumbernya. Tidak, sebab ini merupakan satu mempunyai pengalaman atau sebab bukan senang ya. Tadi pun ada rakan-rakan yang masih belum berhenti merokok. Tapi inilah sebenarnya caranya. Adakah sesuatu yang baik ini nyorangkan kita ni tinggalkan macam itu saja. Sesuatu yang baik ini tetap akan menjadi contoh yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi kenapa indah diikut? Macam tadi kan bersalah itu ditekankan. Tapi memang setiap perokok ada rasa bersalah. Ada rasa inginkan mau berhenti merokok. Kadang-kadang teman-teman saya yang masih lagi merokok, teman-teman orang yang sudah berhenti merokok, apabila mereka tahu bahawa temannya itu sudah berhenti merokok, mereka cakap, teruskan saja, berhenti. Kerana mereka pun ingin untuk berhenti merokok, tetapi belum orang sampai seru. Belum sampai serunya. Serulah juga. Jadi untuk topik kita pada hari ini mungkin ada pesanan daripada Puan sendiri, khususnya bagi perokok-perokok. Okey, berikutan keadaan global dalam menangani situasi wabak COVID-19 ini perokok adalah digalakkan untuk mengambil langkah untuk berhenti merokok. Pada bulan Syawal ini jualah dan dalam keadaan negara masih dalam ancaman wabak ini, ambil peluang dan jadikanlah ianya sebagai motivasi bagi semua masyarakat untuk lebih peka dalam memperbaiki diri dan mempertingkatkan kesihatan bagi keluarga, masyarakat dan negara secara amnya. Alhamdulillah. Jadi ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Puan Dayang Nurul Adilah binti Mahmud, iaitu selaku Pegawai Pelajaran Kesihatan, kerana pengertian kita pada hari ini dalam segmen kesihatan kita Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2021 committed untuk berhenti merokok. Terima kasih Puan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.